اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah. Surah berkenaan dengan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yang mana Allah kata rahmati wasi'at kulli syai'in. Rahmatku meliputi, merangkumi, mencakupi segala setiap sesuatu. Sehingga kan dalam kisah surah Al-Mujadilah, rahmat Allah meliputi dan sampai kepada seorang wanita biasa, Khawlah, seorang wanita biasa dan miskin, yang bukan tokoh sahabat dan bukan ada peranan jawatan yang besar dalam masyarakat, tapi sebab dia sentiasa bertawakal kepada Allah, dia sentiasa beriman kepada Allah, maka Allah turunkan satu surah yang membicarakan tentang perihal dia dan suaminya sebagai tanda rahmat Allah tu sangat-sangat meliputi segala-galanya, walaupun dia hanyalah seorang wanita biasa. Dan juga Allah sentiasa mendengar keluhan hamba-hambanya. Di mana saja mereka berada, siapa saja dirinya, Allah sentiasa mendengar. Jadi kalau ada masalah, mengadulah kepada Allah, merayulah kepada Allah, mohonlah kepada Allah sebab Allah sahaja yang boleh maha mendengar dan Allah sahaja yang berkuasa untuk menyelesaikan semua masalah manusia. Okey, dalam ayat yang lepas kita sampai ayat yang ke-9 kan? Dalam ayat lepas Allah beritahu tentang hukum berbisik. Hukum berbisik ada huraian dia lah. Kalau berbisik itu dalam perkara yang jahat, maka hukumnya secara mutlak adalah haram. Hukumnya secara mutlak adalah haram. Sama ada oleh orang beriman, orang yang beriman yang berbisik, apatah lagi orang yang tak beriman. Kalau berbisik benda yang haram, maka hukumnya haram. Kalau berbisik benda yang baik, tengok. Kalau ramai, dua orang saja berbisik dan tidak menyakiti hati orang, ataupun orang lain telah izinkan dia, dua orang ini berbisik dan yang dia berbisik adalah baik, maka hukumnya halal. Tidak masalah. Tapi kalau ada 3 orang sahaja, dia berbisik benda yang baik, walaupun benda yang baik, dan tanpa diizinkan oleh orang yang ketiga, maka hukumnya adalah haram. Sebab boleh menyakiti orang yang ketiga dan boleh menyebabkan orang ketiga rasa rendah diri ataupun rasa hina diri. Jadi asal berbisik ni ialah ayat yang turun ni asalnya berkenaan dengan bisikan orang-orang munafik dan juga orang Yahudi. Iaitu apabila orang Islam lalu berseorangan, mereka berbisik supaya menimbulkan kegelisahan, kerisauan dan kesedihan dalam hati orang beriman. Jadi Allah kata hukumnya adalah haram, dan orang Yahudi dan orang munafik ni walaupun dilarang, turun ayat melarang mereka berbisik, tapi mereka tetap mengulanginya. Maka Allah bagi amaran, Allah bagi peringatan, wattaqullaha allazi ilahi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada Allah saja kamu semua akan dikembalikan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum itu Allah bagi amaran hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka yang sentiasa berbisik perkara yang jahat kepada orang beriman, walaupun dilarang tapi mereka mengulangi, maka cukuplah bagi mereka neraka jahannam. Yaslaunaha, mereka akan masuk dan dibakar, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, ayat hari ini ayat ke-10, Allah nak bagi tahu apa tujuan bisikan. Bisikannya asalnya sumbernya daripada siapa? Kalau ayat sebelum ni Allah kata punca ayat ni turun ialah sebab bisikan orang munafik dan orang Yahudi. Dan tak jelas apa tujuannya. Jadi ayat hari ini Allah bagi tahu apa sumber bisikan tu. Adakah orang Yahudi dan orang munafik mereka sendiri yang merancang, ataupun ada di sebalik tabir perancang utama? Dan apa tujuan bisikan ini sebenar? Apa targetnya? Ayat hari ini menjelaskan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama sesungguhnya hanyalah jadi kita dah banyak kali jumpa innama kan. Beza innama dengan inna. Kalau inna sesungguhnya, tapi kalau inna tambah ma makna dia sesungguhnya hanyalah. Jadi ma ni seolah makna dia hanyalah. Okey, sesungguhnya hanyalah an-najwa, bisikan itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, an-najwa ni ada alif lam. Dan alif lam ni dalam bahasa Arab dia panggil apa? Lit-ta'rif ataupun untuk makrifah. Kalau tanpa alif lam, nakirah, umum. Bila tanpa alif lam, makna apa-apa bisikan, mana-mana bisikan. Tapi bila ada alif lam, dia panggil lit-ta'rif, iaitu spesifik. Allah nak bagi tahu sesungguhnya bisikan itu. Bisikan mana ni? Refer ayat yang sebelum ni, iaitu bisikan orang munafik dan bisikan ahli kitab Yahudi. Tapi walaupun ayat ni turun kepada orang munafik dan orang Yahudi, tapi pengajarannya adalah untuk semua. Sebab kaedah apa dia? Al-ibrah bi umumil lafzi. Walaysa ini kaedah umum. Ulama mengatakan ibrah, pengajaran daripada setiap ayat. Pengajaran daripada setiap ayat ialah bergantung pada umum al-lafzi. Lafaz yang umum. Lafaz yang umum bisikan, maka apa-apa saja bisikan. Walaysa bi khususis sabab. Bukanlah pengajaran itu berdasarkan sebab yang khusus. Sebab yang khusus apa dia ni? Iaitu bisikan orang munafik dan orang Yahudi. Betul, itu sebab khusus. Tapi bila kita nak ambil pengajaran, kena tengok secara umumil lafzi. Jadi ayat ni pengajaran untuk kita. Jadi sebenarnya semua ayat Quran pengajaran untuk semua, bukan untuk orang ahli kitab saja ataupun orang munafik. Okey, Allah kata innaman najwa, sesungguhnya bisikan itu adalah minasyaitan. Adalah dari syaitan. Dari syaitan.
Jadi apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Semua bisikan yang tak baik sumbernya adalah syaitan. Jadi nampak yang berbisik orang munafik, orang Yahudi, tapi sebenarnya mastermind dia ialah syaitan. Jadi bila syaitan kita tahulah Allah kata apa? Inna syaitan. Bila syaitan kena inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ini kerja syaitan. Sesungguhnya Allah guna inna, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Bila musuh yang nyata, maknanya tak mungkin syaitan akan suruh benda yang baik. Kalau berbisik pun pasti benda yang tak baik. Sebab musuh. Satu benda yang tak masuk akal, musuh berbisik benda yang baik. Okey, jadi sumbernya syaitan. Apa-apa bisikan jahat, sumbernya syaitan. Apa tujuan dia? Apa objektifnya? Liyahzuna. Supaya dia, iaitu syaitan, yahzuna, menyedihkan ataupun mendukacitakan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Tengok bisikan jahat. Sumber syaitan. Sasaran dia orang beriman. Objektif sedih. Simple je. Kerja syaitan nampak mudah je. Iaitu cara orang beriman, tugasnya apa? Menjadikan orang beriman sedih. Jadi dengan bisikan tu, orang beriman akan sedih. Contoh ayat yang kita belajar yang lepas, bila orang beriman lalu, kumpulan orang munafik berbisik. Kesan dia berbisik tu menyebabkan orang beriman rasa takut, rasa risau, rasa sedih. Sebab kita tahu kan, orang Islam di Madinah sentiasa dalam keadaan berwaspada. Sebab musuh bukan setakat daripada luar, daripada Mekah, tapi musuh daripada dalam lagi bahaya. Iaitu ada orang Yahudi, ada orang kafir Arab di Madinah, dan ada yang musuh dalam selimut, iaitu orang munafik. Jadi orang Islam sentiasa berwaspada. Tiba-tiba dia tengok kumpulan orang munafik sedang berbisik. Lagi menakutkan. Jadi bila orang munafik berbisik, dan tujuannya supaya orang beriman sedih. Dan orang beriman sedih sampai tujuan. Jadi soalnya, kenapa syaitan dan kuncu-kuncunya nak sangat orang beriman sedih? Kenapa? Dia tak nak orang beriman mati. Dia tak boleh buat apa-apa pun pasal kematian, sebab itu Allah dah tetapkan. Yang dia nak apa dia? Dia bukan nak orang Islam miskin. Dia bukan nak orang Islam gagal dalam kehidupan dunia, tak. Dia nak orang Islam sedih. Nampak tak? Kenapa? Yalah, daripada sedih tu tak tenang, tak khusyuk kan. Kenapa itu yang dia nak? Dia orang beriman ni, dia berjaya. Apa ciri-ciri kejayaan orang beriman? Qad aflahal mu'minun, kan? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ni. Allah kata telah berjayalah orang beriman. Yang pertama, ciri-ciri orang beriman yang berjaya, Allah sebut apa? Bukan kaya, bukan pangkat besar, tapi iaitu orang yang khusyuk dalam solat.
khasyi'un. Jadi kalau khusyuk berjaya, maka target syaitan apa dia? Supaya orang beriman gagal. Menggagalkan orang beriman dengan cara apa? Supaya tak khusyuk. Macam mana supaya tak khusyuk? Duduk dalam kesedihan. Punca tak khusyuk, sedih. Ni. Nampak simple aja. Berapa ramai yang sedih tak solat. Berapa ramai yang sedih solat lambat. Berapa ramai yang sedih bila solat walaupun awal fikiran dia melayang je. Fikir pasal rezeki, fikir macam-macam. Hati dia sedih. Macam mana dia nak khusyuk? Sebab itulah target syaitan sedih. Supaya apa? Tak khusyuk. Bila tak khusyuk, aflah tak ada. Aflah berjaya bergantung pada kekhusyukan dalam solat. Dan kita pun tahu soalan pertama yang akan ditanya di akhirat ialah solat. Kalau solat tu betul, khusyuk, yang lain semua okey. Dan sebaliknya bila solat tak khusyuk, yang lain cantik macam mana, infak 1 juta 1 bulan pun semua sia-sia. Sebab punca kejayaan solat khusyuk. Jadi target syaitan kat sini. Kamu nak sedekah, sedekah. Kamu nak pergi haji, pergilah. Tapi aku akan pastikan solat kamu tak khusyuk. Caranya apa? Sedih. Nampak tak? Oh, bahaya ni. Bahaya. Ramai orang tak perasan. Ramai orang tak perasan. Apa dia? Target syaitan nak jadikan dia sedih. Bila dia sedih tu, kesalahan pertama sedih. Bila dia sedih, makna perancangan syaitan berjaya. Kemudian step yang kedua, dia akan membawa kepada lagi jauh. Iaitu, apa dia? Biasanya manusia bila sedih, dia buat apa? Bila dia sedih, dia buat apa? Selain pada termenung. Tak. Dia ada lagi yang lebih bahaya daripada itu. Apa dia? Bunuh diri. Syaitan pergi bunuh diri. Bila bunuh diri, makna dia ada putus asa daripada rahmat Allah. Dan Allah kata tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah melainkan orang kafir. Ataupun kurang sikit pada bunuh diri, apa dia? Dia pergi cari orang. Bila cari orang, makna dia bergantung pada orang. Itu target syaitan. Jangan cari Tuhan. Carilah manusia. Akhirnya manusia pula bagi solusi apa dah? Dah ada kapal tak? Tak ada kan? Cari kapal. Lagi jauh. Kamu apa masalah? Duit tak ada kan? Okey. Buatlah sesuatu supaya kamu ada duit. Dengan duit ni, hilang sedih. Lagi jauh. Bermula daripada kesedihan. Sebab tu orang Islam tak boleh sedih. Tak boleh sedih. Sebab apa? Kenapa tak boleh sedih? Kenapa boleh sedih? Syaitan nak kamu sedih. Kamu sedih pula. Boleh ke tak? Patutlah Nabi bila duduk dalam gua kan, Abu Bakar sedih kan? Nabi cakap apa pada Abu Bakar? Jangan sedih. Makna tak boleh sedih. La tahzan. Jangan sedih. Innallah ma'ana. La ni makna apa? Jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Sebab bila kamu sedih, syaitan berjaya. Syaitan happy. Tak, dia sedih. Okey. Sedih ada ke tak ada? Raja Kumaran dah tulis la tahzan. Syabas Raja Kumaran. Saya rindu nak jumpa Raja Kumaran. Bila lepas PKP datang ke Malaysia ataupun kita akan pergi ke Tamil Nadu. InsyaAllah. Apa dia? Apa tadi? Okey, kita kena bezakan. Sedih tu ada ke tak ada? Ada. Cuma orang Islam tak boleh bersedih. Sebab tu Abu Bakar sedih, maka Nabi larang jangan sedih. Sedih tu datang. Tapi orang beriman kena tolak. Boleh apa?
Sebab tu Nabi kata orang beriman ni, Nabi kagum pada orang beriman. Orang beriman yang macam mana yang Nabi kagum? Mana ada sedih tak? Tak ada. Kalau ada sedih-sedih tu, Nabi tak kagum lah. Apa hal kamu ni? Benda macam tu pun nak sedih. Nabi lagi teruk kena makil. Kena halau. Rezeki tak ada kan? 3 bulan. Tak sedih pun kamu ni apa hal? Baru PKP sambung seminggu je. Dah sedih. Sambung 2 minggu kan? Dah sedih. Apa hal? Kemudian Nabi sedih pula sebab buat apa? Buat kerja dakwah. Kamu sedih pula sebab apa? Sebab tak boleh buat kerja kamu. Sebab tak boleh nak tambah ekonomi kamu. Jadi kamu sedih dengan Nabi sedih dah berbeza dah. Sepatut kamu tak sedih bila PKP kan. Tapi kamu sedih sebelum PKP kamu tak berdakwah. Masa PKP pun kamu tak belajar lagi. Yang tu patut kamu sedih. Yang tu patut kamu sedih. Sebab kamu tak jalan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Okey. Dan dengar, pelajar-pelajar pun ramai ni mengadu pada saya. Masalah dia lah, masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah duit. Masalah mimpi buruk lah macam-macam. Siapa telefon? Kenapa? Allah dah beritahukan kaedah untuk menghilangkan kesedihan apa dia? Bahkan Allah jamin kalau kamu buat benda ni, kamu tak mungkin akan sedih. Allah kata apa? Bila Allah keluarkan Adam daripada syurga. Bila Allah keluarkan Adam daripada syurga, tentulah Adam tu sedih kan? Duduk dalam syurga senang nak apa, semua dapat. Tak payah bekerja. Tak payah pening kepala, tak payah sakit kepala. Tiba-tiba kena keluar daripada syurga, pergi ke dunia, nak apa semua kena buat kerja. Kena berdakwah, kena cari makan, macam-macam. Maka Allah pesan apa dah? Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman. Bila kamu keluar daripada syurga, kemudian datang kepada kamu petunjuk. Maka Nabi Allah beritahu, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah kata, maka barang siapa yang tabi'ah mana? Ikut. Ikut apa? Hudaya, petunjuk aku. Allah tak kata baca, Allah tak kata hafal, tapi Allah kata ikut petunjukku. Maka jaminan Allah pada fala khaufun, tidak ada rasa takut ke atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka sedih. Jadi asas untuk tidak sedih dan tidak takut ialah tabi'ah, ikut. Makna apa tu? Kalau kamu ada rasa takut, ada rasa sedih, puncanya di mana? Kat sini. Sini masalah ni. Ini masalah. Lepas tu ulama kata, siapa yang menceritakan kesedihannya, dengar, siapa yang menceritakan kesedihannya kepada orang, sebenarnya dia telah melakukan kerja-kerja syaitan. Sebab apa? Syaitan nak kita sedih. Kita pula cerita kesedihan kita pada orang. Bukankah itu kerja syaitan? Dan lagi parah pada orang yang kita cerita yang tak sedih pun jadi sedih. Daripada seorang sedih, 2 orang. 2 orang sasaran syaitan. Yang kedua pula cerita pada orang. Orang pula pakat sedih. Okey. Sebab tu Allah bagi solusi. Allah kata apa? Walaysa bidarrin. Dan ini berita gembira orang beriman. Bila orang beriman tengok orang munafik Yahudi berbisikkan, orang beriman sedih. Maka Allah kata, ingat, semua bisikan sumbernya syaitan. Targetnya supaya menyedihkan orang beriman. Syaitan tak kacau orang kafir. Orang kafir nak sedih ke nak gembira, lantaklah, tak ada masalah. Tapi target syaitan orang beriman. Biarlah orang beriman sedih. Bila orang beriman sedih, maka Allah nak hiburkan orang beriman. Apa dia? Walaysa bidar. Bukanlah bidarihim. Ia memudaratkan.
mereka. Syai'a. Syai'a apa dah? Sedikit pun. Apa makna ni? Allah nak beritahu kenapa kamu sedih. Sedangkan syaitan ni sedikit pun tak boleh memudaratkan kamu. Jadi tak ada sebab kamu nak sedih. Sebab syaitan tak ada kuasa nak memudaratkan kamu. Habis nak buat apa solusinya? Syaitan tak boleh mudaratkan kamu sedikit pun illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Habis solusinya apa? Wa'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkal, maka hendaklah yatawakkal, berserah al-mu'minun, orang-orang beriman. Okey. Jadi tengok Allah bagi tahu perancangan jahat syaitan, target dia bukan nak membunuh orang beriman. Bukan nak memiskinkan orang beriman, tapi nak menjadikan orang beriman sedih. Kemudian Allah hiburkan orang beriman. Jangan takut, jangan risau pada syaitan. Sebab apa? Syaitan sedikit pun tak boleh memudaratkan kamu. Habis bagaimana nak menghadapi ni? Masalah kesedihan. Macam mana cara dia? Allah bagi syifa. Rawatannya ialah hanya kepada Allah berserah diri. Selesai masalah. Jadi tawakal kepada Allah adalah solusi kepada kesedihan. Siapa-siapa sedih, cari Tuhan. Sebab tu kata ulama, bila kita cerita kesedihan kita pada orang, kita tak akan menghilangkan kesedihan. Mungkin kesedihan kita akan bertambah kalau orang bagi nasihat salah. Kadang-kadang pakai motivasi kan. Kamu tak ada power kan, tak ada makwa kan, cari power habis. Kadang-kadang pakai motivasi yang tak faham agama, dia kata kamu ni sebab miskin, carilah duit banyak-banyak. Kan? Jadi solusinya bertawakallah kepada Allah. Sebab tu Allah kata syarat nak tawakal apa pula? Daripada ayat ni Allah bagi tahu syarat nak tawakal. Semua orang boleh cakap saya tawakal pada Allah, saya serah pada Allah, tapi sebenarnya tak cukup syarat. Sebab tu kesedihan tak hilang. Apa syarat tawakal? Apa dia? Usaha apa? Itu fahaman yang biasa orang faham. Biasa orang faham, tawakal sebelum tawakal usaha. Contohlah nak anak. Dia kata kena usaha dulu. Apa dia? Berobat dulu, kan? Makan herba, kan? Jumpa tak bomo. Itu fahaman yang sebenar tak tepat. Sebenar dalam ayat ni Allah bagi tahu dah syarat tawakal. Apa dia? Tak, dalam ayat ni, ini tadabbur. Dalam satu ayat semua ada penyakit, solusi, rawatannya. Apa dia? Tak. Betul lah berserah. Tapi soalan dia, apa syarat nak berserah pada Allah? Dalam ayat ni. Dalam ayat ni. Fikir tenung. Apa dia? Yalah, nak serah pada Allah ada syarat dia. Beriman. Tak nampak? Allah kata hanya orang beriman saja bertawakal. Maknanya kalau kamu tak beriman, kamu tak boleh tawakal. Jadi fahaman kita kalau nak tawakal kena usaha. Kita bekerja. Tak tepat. Syarat tawakal pertama, usaha jadi orang beriman. Sebab hanya orang beriman saja layak bertawakal pada Allah. Berapa ramai yang tak solat, tawakal pada Allah. Tak jadi, tak hilang kesedihan. Berapa ramai yang solat lambat tapi tawakal pada Allah. Tak cukup syarat. Boleh? Sebab itulah contoh kan. Macam Nabi dan para sahabat kan. Dia usaha tak untuk jadi orang beriman? Antara cuba fikir,
Nabi dan para sahabat, antara mereka usaha nak jadi orang beriman dengan usaha nak cari rezeki, yang mana lebih banyak? Beriman kan? Maka sebab tu cukup syarat tawakal. Allah kata keluar pada Madinah, keluar, tawakal. Sebab apa? Dia dah jadi orang beriman. Lepas tu Allah jamin tak rezeki. Sebab apa? Syarat iman dah cukup. Iman ialah Allah kata A, Allah kata B, Allah kata keluar. Jangan banyak bantah. Itu syarat paling asas untuk bertawakal. Bukan bekerja. Mana ada sahabat bekerja 200 orang berhijrah ke Madinah? Mana ada? Tapi Allah jamin rezeki setelah mereka menjadi orang beriman. Okey. Siapa ni? Siapa yang goncang pokok? Maryam kan? Maryam kan? Yang tengah sarap mengandung kan? Okey. Bila dia sarap mengandung dan dia lapar, Allah suruh apa? Goncang pokok kan? Dia tawakal tak pada Allah? Apa tawakalnya? Dalam konteks tu, peristiwa tu, apa iman dia kepada Allah sebelum dia tawakal? Dia ikut perintah Allah, bukan usaha. Kalau ikut logik, usaha dia dengan goncang pokok, dia seorang wanita dah sarap mengandung, gugur tak buah? Tak. Usaha dia ialah jadi orang beriman. Allah kata goncang. Jangan fikir, mana boleh ni aku perempuan, pokok ni besar. Itu tak beriman. Kalau fikir logik, kita akan bantah perintah Allah. Boleh? Sebab tu ada ketika dia tak bekerja pun, duk ibadat je pada Allah. Kan? Allah bagi rezeki tanpa usaha apa-apa. Tapi sebenarnya bukan tanpa usaha. Bahkan usaha yang paling besar iaitu dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Sebab tu saya ulang tadi, jangan cerita kesedihan kita pada orang. Kecuali hanya setakat untuk dapat tunjuk ajar dan nasihat. Tapi jangan sampai kita berkata pada orang. Kalau tak tanya orang, kita rasa jam. Kan? Tak cari Tuhan. Dan syarat dia nak selesai masalah, jadilah orang beriman. Kalau tanya ustaz bagi jawapan, kamu tetap tak beriman. Solat tetap lambat. Aurat tetap buka. Janganlah berserah kepada Allah. Tak cukup syarat. Cuba buka surah Al-Anfal. Siapa pula orang beriman? Aku dah beriman ke belum? Al-Anfal ayat 2 dan 3. Al-Anfal ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, wa yuqimus shalah kan? Ayat lepas tu. Allazina yuqimuna as-salah. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah simpulkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Okey, cuba tadabbur. Sebab Allah bagi syarat, tawakal mesti beriman. Maknanya kadar setakat mana iman kita, setakat itulah tawakal kita. Kalau iman kita nipis, tawakal kita pada Allah pun nipis. Okey? Soalan dia, siapa orang beriman? Siapa orang beriman yang layak bertawakal? Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Cuba terjemah, innamal mu'minuna. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman ialah
allazina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah gementar. Satu. Kalau kita nak tahu syarat tawakal mesti beriman. Syarat beriman apa pula? Ni, Allah kata ciri-ciri orang beriman bila disebut nama Allah, satu gementar. Yang kedua, bila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah iman mereka. Maknanya setiap kali baca ayat Quran, setiap kali tadabbur ayat Allah, iman dia meningkat. Yang ketiga, tengok ke atas Tuhan mereka, mereka bertawakal. Bila tu Allah sebut yang ketiga kan? Makna apa? Setelah ada ni. Ini dengan azam pun tak rasa apa-apa, lepas tu saya serah pada Allah. Ha. Baca Quran pun seminggu sekali dan itu pun tak ada perasaan. Lepas tu saya tawakal pada Allah. Ha? Siapa suruh salat Jumaat? Itu fatwa ulama dunia, takkan semua ulama dunia buat fatwa salah. Ha? Okey. Allazina yuqimuna as-salah. Kemudian mendirikan salat. Kemudian tak infak. Ada orang dah solat tapi kedekut, lepas tu tawakal pada Allah, tak cukup syarat. Lepas tu Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah orang yang mukminun haqqa. Ni ada tak perkataan haqqa ni? Haqqa. Apa makna haqqa? Inilah orang beriman yang sebenar-benar beriman. Yang mana ni? Satu, bila disebut nama Allah gementar. Yang kedua, bila dibaca ayat Allah rasa iman bertambah. Yang ketiga, sentiasa serah diri pada Allah. Langsung dia tak serah pada orang, pada apa-apa. Kemudian dia jaga solat 5 waktu. Khusyuknya. Kemudian dia peduli pada orang lain. Zakat dia bagi, sedekah pun dia bagi. Jadi ada syarat macam ni, layaklah dia tawakal. Dan bila dia tawakal, Allah kata apa? Apa kesan orang tawakal? Hasil tawakal apa dia? Allah sebut dalam surah At-Talaq. Wa man yatawakkal 'ala Allah yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kan surah At-Talaq ayat 3. Cuba terjemah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka fahuwa, Allah itu adalah sudah cukup. Tak perlu dah. Duit tak perlu, pekerjaan bukan makna tak perlu bekerja, tapi dia tak bergantung pada pekerjaan, tak bergantung pada rezeki, tak bergantung pada ustaz. Ini makna hasbuh. Sebab apa? Sebab bergantung pada orang, sekarang dia bergantung pada Allah. Allah pencipta manusia. Kalau dia bergantung pada duit, Allah yang pemberi rezeki. Kalau dia nak cari ketenangan, Allah yang bagi ketenangan. Jadi akhirnya, dia cukup yakin. Cukup Allah. Cukup. Sebab Allah boleh selesai semua masalah manusia. Okey? Sebab tu Nabi sebut satu antara cara lah kita nak hilangkan sedih. Tadi kita sebut apa tadi? Nak hilangkan sedih, ikut petunjuk Allah kan? Siapa yang ikut petunjuk Allah, dia tidak sedih dan tidak takut. Ada satu ayat yang Allah sebut, iaitu dalam surah Al-Hadid. Ayat 22 dan 23. Cuba buka surah Al-Hadid. Ada? Nanti bagi link dengan ni. Mas Min dah. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Wama 22 dan 23. Wama asaban. Ma asabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin
min qabli an nabra'aha. Kemudian inna zalika 'ala Allahi yasir. Lepas tu 23 likai kan likaila ta'sau alama fatakum wala tafrahu bima atakumullah. Wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. la yuhibbu kan? La yuhibbu. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Okey, cuba terjemah. Allah kata ma asaba min musibah. Tidak ada apa saja musibah yang menimpa. Apa saja musibah yang menimpa termasuklah corona 19 fil ardi di atas muka bumi wala fi anfusikum, dan tidak juga musibah yang menimpa diri kamu. Mungkin ada keluarga kamu yang kena wabak corona 19, melainkan illa fi kitab, melainkan semua dah tercatat dalam kitab. Kan? Berapa orang mati hari ni, besok pula berapa kes, semua dah dicatat dah. Jangan kita terkejut. Min qabli, dari sebelum, sejak bila Allah catat ni? Sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptanya. Cipta apa ni? Bukan setakat sebelum Allah cipta manusia, sebelum Allah cipta bumi dan langit lagi. 50,000 tahun. Sebelum Allah cipta langit dan bumi, 50,000 tahun Allah dah catat dah. Corona, kan? Tsunami. Kemudian, inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah apa yang mudah ni? Nak catat, kita senang tak nak catat? 3 hari berturut-turut apa yang kita buat dari pagi sampai tidur, 3 hari. Catat tentang diri kita seorang je. Boleh tak? Itu baru seorang, baru 3 hari. Kalau nak catat 10 orang, tapi Allah nak catat berapa ramai ni? Bilion. Daripada mula Allah cipta bumi sampai kiamat, semua Allah catat dan detail. Bagi Allah adalah mudah. Okey. Kemudian Allah bagi tahu apa tujuan ni? Apa tujuan Allah catat awal-awal? Likai la ta'sau, supaya kamu tidak, apa makna ta'sau? Sedih. Supaya kamu tak sedih. Kenapa? Kalau sedih je, masuk perangkap syaitan. Jangan kamu sedih. Kenapa kamu nak sedih? Benda tu Allah dah catat dan pasti akan berlaku. Kamu sedih 3 hari, 3 malam pun, benda tu tetap akan berlaku. Jadi ada faedah tak sedih? Dan sedih tu boleh tak menghilangkan musibah? Tak ada. Jangan sedih. Kemudian, kamu kena bersangka baik pada Allah. Bila Allah tetapkan benda tu berlaku, pasti ada hikmah. Jadi kalau benda musibah tu datang daripada Allah yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, apa sebab kamu nak sedih? Dia bukan buat sembrono. Mesti ada hikmah. Cuma kadang-kadang hikmah kamu nampak, kadang-kadang kamu tak nampak. Okey. Ala ma fatakum, atas apa yang apa dia? Fat. Biasa kita sedih ni tentang apa? Yang hilang. Jangan kamu sedih atas apa yang terlepas. Hilang apa? Hilang pekerjaan, hilang anak, hilang isteri, hilang bonus kan? Hilang jawatan, hilang harta kan? Jangan kamu sedih. Sebab apa? Sebab sedih pun benda tu dah tercatat akan berlaku. Dan kalau kamu pula dapat nikmat, supaya Allah catat awal-awal, supaya apa? Wala tafrahu. Jangan kamu gembira sangat. Kenapa nak gembira? Aku memang dah catat. Gembira ke tak gembira ke, memang kamu akan dapat. Saya bagi contoh analogi kan. Kalau kita tahu, doktor bagi tahu awal kan, kamu ni selepas 5 tahun,
kamu akan ditimpa penyakit kencing manis kan? Kan? Kemudian lepas 5 tahun, benda tu datang. Sedih ke tak? Sedih ke tak? Kenapa? Sebab dah tahu awal. Faham tak? Yang ni Allah nak bagi tahu. Walaupun kamu tak tahu, tapi anggaplah kamu dah tahu. Sebab aku dah bagi tahu ni. Sebelum datang COVID-19, aku dah catik dah. Jadi kenapa kamu dah sedih-sedih ni? Benda tu akan berlaku dan pasti ada hikmah. Sama juga, entah lepas 5 tahun, Ana akan bagi kereta BMW 2 biji pada entah. Lepas 5 tahun. Okey? Lepas 5 tahun, entah betul-betul dapat. Entah gembira tak? Tak. Kenapa? Jangan gembira. Boleh faham tak? Jadi ada sebab tak orang beriman nak sedih? Tak ada sebab. Lepas tu Nabi kata, aku kagum dengan orang beriman. Semuanya ada musibah, peluang untuk dapat pahala, sabar. Lagi aku redha, lagi bagus darjat aku di sisi Allah. Apatah lagi sedih adalah perangkap syaitan. Jadi saya nak nasihatkan kepada pelajar. Hari ni pecah rekod ni. 941. Saya nak bagi tahu kepada pelajar. Kalau masalah kecil-kecil, jangan tanya ustaz. Jangan tanya ustaz. Kadang-kadang zikir lepas salat boleh tak baca lepas salat sunat? Tak payah. Google. Jangan ni, tawakal pada Allah. Buat sendiri. Mungkin ada pelajar dengar ni, dia tanya soalan. Ustaz, kalau kita bekerja sambil tu nak cari duit kan? Adakah dikira kerja bukan kerana Allah? Saya tak jawab. Lepas tu malam tu dia kata, Ustaz dah jumpa dah. Pandai pun. Jumpa mana? Ada buka tadabbur saya dalam surah Al-Adiyat. Ya Allah, usaha. Sebab apa? Bukan saya tak nak jawab. Tak. Sebab bila kita asyik bergantung pada orang, bergantung pada ustaz, malah mencari, kita akan lemah. Kita tak akan hilang rasa ni, sedih. Allah kata, bergantunglah kepada diri sendiri, serah pada Allah. Cari. Biasa orang yang mencari inilah akan dapat. Tapi kalau orang asyik bergantung pada orang, dia tak akan dapat. Asyik dah dapat, dah ustaz jawab, minggu depan tanya lagi. Boleh Jadi harap-harap pelajar jangan terasa. Kalau terasa pun nak buat macam mana? Okey, saya nak bagi contoh. Nak bagi contoh. Nak bagi contoh. Ada tak contoh dalam Quran bila orang ni bertawakal pada Allah? Dia dalam keadaan sedih. Sekarang cuba tengok ayat ni. Satu ayat aja. Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu penyakit. Penyakit apa? Penyakit sedih. Apa dia? Dia adalah kerja syaitan dan tali baruk dia. Salah satu cara nak menimbulkan kesedihan apa dia? Dengan orang berbisik. Tengok orang berbisik je kita rasa hina, rasa sedih kan. Kadang-kadang hilang pekerjaan, kadang-kadang PKP disambung, kita pun dah sedih. Ingat, itu adalah kerja syaitan. Okey, yang kedua Allah beritahu apa? Bergembiralah sebab apa saja perancangan syaitan dia tidak boleh memudaratkan kamu. Pandemik ke, hilang kerja ke, tak boleh merentah diri ke, itu semua tak boleh memudaratkan kamu kecuali dengan izin Allah. Yang ketiga, solusinya apa? Nak hilangkan sedih. Nak hilangkan sedih ialah bergantung kepada Allah, tawakal pada Allah. Buka surah ni. Surah Fussilat ayat 36. Tak apa, ini ayat Quran juga. Tak habis yang ni, kita ambil ayat lain. Jangan bersedih. Buka surah Fussilat ayat 36. Allah kata apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitan Fasta'iz billah.
nazran minash fasta'iz. Tak ada alif. Nazrun. Nazrun. Oh, nazrun. Fasta'iz billah innahu Wassabi'ul alim. Tengok Allah bagi syifa. Allah bagi syifa. Allah kata apa? Wa imma yanzaghannaka. Cuba terjemah. Adapun menipu, menghasutkan. Adapun syaitan, hasutan menipu engkau daripada syaitan. Adapun apabila syaitan menghasut engkau. Tengok Allah bagi kaedah. Bila syaitan yang zaghannaka. Dengan apa? Nazrun. Dan zurun ni bisikan, tipu helah, termasuklah ni najwa. Maka Allah bagi kaedah. Kena buat apa? Tengok Allah kata apa? Fasta'iz billah. Berlindunglah dengan Allah. Jangan berlindung dengan ayat Quran. Kadang-kadang bila ada gangguan, dia tampar ayat Quran kat pintu. Jangan. Kadang-kadang ada gangguan, dia tabur garang di luar rumah kan. Dia panggil ustaz pula, tabur garam semua satu rumah. Habis 2 kilo garam. Allah kata, bila ada gangguan je, fasta'iz billah. Nak tanya ustaz sebagai panduan, tak apa. Tapi jangan bergantung pada ustaz. Cari Tuhan, tadabbur Al-Quran satu persatu, insya-Allah semua hilang. Allah tak pernah berdusta. Allah tak pernah memungkiri janji. Bila Allah kata ikut Quran, hilang takut, hilang sedih, percayalah. Bila kita tak yakin, kita dah bersangka buruk pada Allah. Bila dah bersangka buruk pada Allah, kita tak layak menjadi orang beriman. Dan bila tak layak jadi orang beriman, tak layak nak bertawakal pada Allah. Sebutlah 1000 kali, saya tawakal pada Allah, saya tawakal pada Allah. Tak akan selesai masalah. Selagi mana kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, kenapa dengan Allah? Sebab innahu huwas sami'ul alim. Allah tu maha mendengar lagi maha. Okey, Nabi pernah tak sedih? Tadi Abu Bakar sedih kan? Nabi kata jangan sedih. Nabi pula pernah tak sedih? Pernah. Apa Allah buat pada Nabi? Apa Allah buat pada Nabi bila Nabi sedih? Salah satu Allah cerita kisah-kisah umat dahulu. Sebenarnya cerita tu untuk apa? Menghilangkan kesedihan. Menunjukkan apa? Bahawa sedih tak patut ada pada orang beriman. Macam mana kamu sedih? Allah yang pencipta segala-gala ada bersama kamu. Dan Allah sebut dalam surah Luqman kan? Fala yahzun ka kufruhu. Surah Luqman. Cuba tengok. Allah kata, siapa yang kufur, siapa yang ingkar, siapa yang tak terima dakwah kamu, Allah kata apa? Nabi sedih. Bila Nabi sedih, Allah kata, fala yahzunka kufru. Kekufurannya jangan menyedihkan engkau. Jangan. Boleh? Jadi jangan sedihlah. Kalau kita nak buat sekolah, orang tak bagi. Jangan sedih. Saya sedih, saya sebab. Jangan. Jangan. Tadabbur Al-Quran. Tak ada ayat, saya sedih, saya sebab. Tak ada dalam Islam. Yang ada, saya berfikiran positif. Pasti ada hikmah. Tidak ada kaitan dengan hidup ataupun yang mati. Okey. Bolehkah? Kita nak masuk ayat yang kedua. Masa ada 3 minit. Jadi kita kena tangguhkan dan jangan bersedih. Kita balik pada soalan. Satu kes dah. Okey, sebelum soalan, saya nak bagi beberapa tips. Beberapa pengajaran daripada ayat ni. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Pertama, boleh catat ini mungkin lebih penting daripada menjawab soalan ni. Cuba tengok gambar background kita tu. Itu gambar Pulau Tatagan. Yang kita dah pergi hampir 10 kali dah. Bermula daripada 2018.
18. Itu background gambar tu adalah Pulau Tatagan. Kita dah pergi hampir 10 kali bermula daripada 2018. Kita dah bagi makanan, bagi pakaian, bagi bukan saya, kita Pertubuhan Dakwah Ulama Ad-Dakwah. Dan kita akhir ni kita dah ada guru seorang. Kita lantik guru daripada bangsa Bajau yang kita bina surau di Pulau Maiga, Surau Ulamud Dakwah, dan kita bina rumah untuk dia sebelah surau dan kita bagi elang tetap sejak setahun yang lepas. Semua kemudahan kita bagi pada dia. Dan dia ni menjaga surau di Pulau Maiga dan juga mengajar Quran kepada budak-budak di situ, dan guru ini juga pergi mengajar di Pulau Tatagan setiap sekali seminggu. Cuma biasalah bila kita nak mengajar Quran tak ramai. Yang adanya budak-budak remaja je, tak ramai. Tak apa. Biasalah. Nabi berdakwah pun baru mula dengan seorang dua orang. Tapi usaha dakwah kami berlaku dan berterusan. Okey? Jadi saya nak baca ni pengajaran daripada ayat yang kita belajar hari ini. Pertama, bisikan adalah daripada syaitan yang bertujuan untuk menjadikan orang beriman sentiasa dalam kesedihan. Bisikan adalah daripada syaitan yang dilakukan untuk menjadikan orang beriman sentiasa dalam kesedihan. Yang kedua, apa-apa saja yang menyedihkan orang beriman, ia adalah berpunca daripada syaitan. Sama ada bisikan, sedih hilang anak, sedih hilang harta. Sedih hilang anak secara fitrah semula jadi boleh menitiskan air mata. Tapi tak perlu ambil masa yang lama. Yang ketiga, tujuan syaitan untuk menyedihkan orang beriman. Yang ketiga, tujuan syaitan untuk menyedihkan orang beriman supaya dapat merosakkan ibadat orang beriman, khususnya salat. Tujuan syaitan menyedihkan orang beriman ialah untuk merosakkan ibadat orang beriman, khususnya salat. Yang keempat, yang kelima. Yang keempat, obat yang paling mujarab dalam braket vaksin untuk menghilangkan kesedihan ialah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Yang kelima, syarat bertawakal kepada Allah ialah wajib bersangka baik kepada Allah dan menjadi orang yang benar-benar beriman. Wajib bersangka baik kepada Allah dan menjadi orang yang benar-benar beriman sebagaimana dalam surah Al-Anfal. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3, 4. 2, 3 dan 4. Yang keenam, kesedihan adalah produk. Kesedihan adalah produk jualan syaitan, produk jualan syaitan yang paling berkesan. Untuk merosakkan akidah orang beriman. Maka jangan sekali-kali membeli produk syaitan yang bernama kesedihan.
Yang ketujuh, sesiapa yang menceritakan kesedihannya kepada orang lain, sesiapa yang menceritakan kesedihannya kepada orang lain, maka dia sebenarnya sedang menceritakan produk jualan syaitan kepada orang lain. Yang ke-8, apa sahaja yang membawa kepada kesedihan, kerisauan, kegelisahan dan ketakutan, maka wajib dihindarkan. Wajib dihindarkan. Kerana ia adalah mainan syaitan. Yang ke apa? Yang ke-9. Hendaklah orang beriman berhati-hati dengan setiap perkataannya. Hendaklah orang beriman berhati-hati dengan setiap perkataannya dan perbuatannya agar tidak menjadi sebab kepada kesedihan orang lain. Yang ke-10, sesiapa yang bercakap ataupun melakukan sesuatu dan menyedihkan orang lain, maka dia adalah tali baruk syaitan. Bila dia bercakap je orang sedih. Bila dia bercakap je orang sakit hati. Itu tali baruk syaitan. Kecuali kena beza, sedih sebab dosa kita itu lain, itu dituntut. Apa lagi? Sedih sebab solat kita tak khusyuk, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai sedih tu berterusan. Solat tak khusyuk, sedih sampai 3 hari 3 malam. Tak, sedih kemudian baiki supaya akhirnya hilang kesedihan. Yang ke-11, setiap kali iman seseorang bertambah, maka semakin kuatlah tawakalnya kepada Allah. Setiap kali iman seseorang bertambah, maka semakin tinggilah tawakalnya kepada Allah. Dan semakin lemah iman seseorang, semakin lemahlah tawakalnya kepada Allah. Yang ke-12. Tawakal kepada Allah tidak akan lengkap melainkan setelah
seseorang itu bersangka baik kepada Allah, melainkan seseorang itu bersangka baik pada Allah bahawa Allah sahaja yang berkuasa, bahawa Allah sahaja yang berkuasa menghilangkan kesedihannya dan musibah yang menimpanya. Dan yang ke bawah? Yang ke-13, yang terakhir. Tidak ada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tidak ada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah melainkan kesedihannya akan hilang dan jiwanya akan tenang. Melainkan kesedihannya akan hilang dan jiwanya akan tenang. Wallahu alam. Okey, kita tengok soalan. Display apa? Ada soalan tadi. Depression. 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 Ni tekanan perasaan yang sangat-sangat depression. Kemurungan lah. Penyakit kemurungan lah. Dia sebenar Al-Quran menggunakan liyuhzin untuk menyedihkan. Syaitan buat apa-apa saja targetnya supaya kita sedih. Jadi perkataan sedih itu sebenarnya merangkumi semualah. Tekanan perasaan, kemurungan, semua termasuk bawah kesedihan. Sebab dia lawan sedih apa dia? Gembira. Bila ada kemurungan, mak dia tak gembira. Makna sedih lah tu. Sebab tu Allah kata orang beriman ni dapat dua je. Satu tidak takut, yang kedua tidak sedih. Kenapa? Sebab punca manusia bahagia tidak ada dua ni. Selagi dia sedih, tak kira lah murung ke, tekanan perasaan ke, dia tak akan bahagia. Ataupun selagi dia ada rasa takut, takut rezeki, takut pasal kematian, dia tak akan bahagia. Maka Allah bagi jaminan, kalau nak bahagia, kena hilangkan dua ni. Jangan takut, jangan sedih. Dan keadaannya ikut petunjuk Allah. Jadi penyakit tekanan perasaan ke, kemurungan ke, semua puncanya tidak ikut perintah Allah. Percayalah. Buktinya, kita sebenar kadang-kadang tekanan perasaan. Kan? Kadang-kadang kemurungan. Apa masalah kita sebenar? Apa masalah kita sebenar? Sebab tu kalau kita baca Quran, kita tengok masalah Nabi, masalah para sahabat, masalah para rasul, masalah orang dahulu lagi besar, lagi hebat. Dan masalah mereka tu datang sebab mereka buat kerja Allah. Tapi mereka hadapi dengan tenang. Sebab apa? Sebab mereka orang bertakwa. Jadi bila masalah kita kecil, tiba-tiba kita murung, percayalah. Sebab kita belum cukup beriman kepada Allah. Dia tidak ada jalan pintas. Jumpalah pakar sekretari yang paling hebat kat dunia, dia tak boleh selesai masalah. Sebab yang boleh merawat penyakit kemurungan, kesedihan, tekanan perasaan, Allah sahaja, pencipta manusia. Dan Allah dah bagi kaedah. Allah dah bagi kaedah. Dan semalam pun kita dah belajarkan. Sifat Allah Al-Mu'min. Sifat Allah Al-Mu'min. Allah yang memberi keamanan. Dan Allah juga sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah berzikir pada Allah boleh menenangkan hati? Bukankah dengan berzikir pada Allah, maksud hanya dengan berzikir pada Allah, hanya dengan mentaati Allah, tatma'innul qulub, tenang jiwa. Bila tenang, tak murung. Bila tenang, tidak ada tekanan perasaan. Tapi asasnya, zikrullah, mentaati Allah dan berzikir pada Allah. Sebab tu ramai pelajar tanya saya, dia ada masalah tekanan, ada gangguan kan? Bila saya tanya salat, ada masalah.
Kadang-kadang solat tak ada masalah. Tapi bertanya, ada zikir pagi petang? Tak ada. Ada kata zikir pagi, petang tak ada. Ada kata zikir pagi petang tapi zikir harian tak ada. Allah puji orang zakirin Allah katsira waz zakirat. Orang yang banyak berzikir pada Allah, lelaki dan perempuan. Bagi mereka keampunan Allah. Tapi kata ulama, orang yang banyak berzikir pada Allah, siapa ni? Pertama, orang yang berzikir lepas solat fardu. Jadi zikir lepas solat fardu jangan tinggal. Sibuk macam mana jangan tinggal. Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma tassalam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kemudian ayat kursi, jangan tinggal. Istiqamah. Kamu sibuk macam mana pun, sebenarnya kamu sibuk nak cari apa? Ketenangan. Dan Allah kata ketenangan dengan zikrullah. Tak masuk akal kamu cari ketenangan tapi tinggal sebab yang membawa ketenangan. Satu, zikir lepas solat. Yang kedua, zikir pagi petang. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Siapa kamu ni? Tak nak ingat pada Allah. Siapa kamu? Kamu nak apa sebenarnya? Sampai tak ada masa nak ingat Tuhan yang memberi ketenangan. Jadi wajib adakan masa untuk ingat pada Allah kalau betul kita nak cari ketenangan. Kalau betul nak hilangkan kemurungan. Zikir pagi dan petang. Yang ketiga, zikir setiap hari dalam apa-apa munasabah. Yang saya tulis dalam buku Naflan Doa dan Zikir Harian. Saya dah tulis buku memudahkan. Supaya kita duduk mana-mana, buka buku boleh baca. Bila hujan, ada zikir. Bila petir, ada zikir tertentu. Bila pakai baju, ada zikir. Bila lepas makan, ada zikir. Keluar masuk tandas, ada zikir. Bangun tidur, ada zikir. Pergi masjid, ada zikir. Jalan pergi ke masjid, ada zikir. Naik kenderaan, ada zikir. Bila naik jalan tinggi, ada zikir. Bila bersin, ada zikir. Bila orang buat baik, ada zikir. Bila orang bagi makan, ada doa tertentu. Jadi akhirnya bila kita amalkan doa tu, kita termasuk orang yang zikir pada Allah banyak. Dan orang macam ni tak mungkin murung. Orang macam ni tak mungkin ada tekanan perasaan. Okey? Dah. Ustaz mohon pencerahan surah Al-Insyirah. Khusus untuk Nabi, tapi apakah kita sebagai orang beriman khususnya boleh ambil iktibar? Subhanallah. Semua ayat, semua surah untuk semua. Walaupun secara khusus turun kepada Nabi. Kaedah yang saya tulis tadi. Kaedah ulama bagi pengajaran pengajaran bi umumil lafzi. Pengajaran ialah berdasarkan kepada keumuman ayat tersebut. Ayat itu secara umum. Walaysa bi khususis sabab. Dan bukanlah pengajaran bergantung kepada kekhususan sebab turun ayat. Alam Nashrah khusus turun pada Nabi. Tapi pengajaran umum. Maknanya Allah lapang siapa saja hatinya yang sifatnya macam Nabi. Apa dia? Hidupnya untuk Allah. Hidupnya untuk menjalankan, untuk menyebarkan agama Allah. Hidupnya kerana Allah. Orang macam ni Allah lapangkan. Buktinya dalam surah Az-Zumar ayat 22. Buktinya surah Az-Zumar ayat 22. Allah kata apa? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Adakah sama orang yang Allah lapangkan hati? Siapa? Umum. Ini bukan Nabi. Surah Az-Zumar ayat 22. Adakah sama orang yang Allah lapangkan hatinya untuk terima Islam? Buat kerja dakwah rasa lapang je hati. Tutup aurat rasa lapang je. Solat malam rasa lapang je. Dengan perintah Allah, dengan hukum hakam Islam, hati dia terima dengan lapang, dengan gembira, dengan seronok. Jadi Allah tanya, orang macam ni sama tak dengan orang yang hatinya keras, orang yang dadanya sempit bila melaksanakan perintah Allah. Okey. Kalau seseorang hanya berkongsi kesedihan dan perlukan solusi, adakah boleh? Okey. Dia tujuan bukan tak boleh cerita langsung. Saya dah sebut tadi. Kalau cerita untuk tanya pandangan, untuk tanya nasihat, untuk ambil pengalaman, kongsi pengalaman, tak salah. Tapi yang salah bila kita asyik bergantung pada orang. Lepas seorang kita tanya orang kedua, tak puas hati. Tanya pula ustaz lain. Akhirnya kita asyik bergantung pada orang. Jadi tanya orang, cerita pada orang tak salah, selagi mana kita tak bergantung pada dia. Dan tak mencacatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak hilangkan sedih? Sekiranya jiran baik fitnah arwah dan menipu waris untuk dapat duit. Jiran mengaku salah tapi tak bayar balik duit.
bolehkah kita mengadu pada anak-anak untuk kita tenangkan hati? Okey. Orang yang menipu kan, ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Sebab Allah jadikan manusia, Allah jadikan kehidupan untuk menguji. Untuk Allah melihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa amalan paling baik. Untuk Allah melihat siapa yang kufur, ingkar perintah Allah, dan siapa yang syakur, siapa yang mentaati dan bersyukur pada Allah. Jadi bila kita jumpa orang jahat, orang menipu kita kan, pertama sekali ingat apa tujuan kita hidup, iaitu Allah nak menguji kita. Apa yang Allah nak tengok? Siapa amalan paling baik? Kadang-kadang Allah jadikan kita ditipu oleh orang, sebenarnya Allah nak uji kita. Macam mana cara kita hadapi? Adakah kita hadapi orang tipu kita dengan cara yang terbaik sehingga kita semakin tinggi darjah di sisi Allah, ataupun kita hadapi dengan perasaan emosi marah sehingga dengan ujian tu kita semakin merudung imannya? Itu satu, kena faham tujuan kehidupan. Yang kedua, kita tengok para ulama, bahkan para nabi, para rasul, ujian mereka lagi berat. Kita ditipu masalah dunia kan, tapi Nabi ditipu oleh orang musyrikin sebab Nabi buat kerja agama. Bahkan ada 70 orang sahabat Nabi yang ditipu dan akhirnya dibunuh dengan kejam. Mereka tipu Nabi itu. Tengok anak-anak Nabi Yaqub, 10 orang anak Nabi Yaqub menipu bapa dia sampai tahap nak bunuh Nabi Yusuf AS. Jadi bila kita baca cerita-cerita dalam Quran, cerita para Nabi, para Rasul, kita rasa, ya Allah, ujian aku ni kena tipu terlalu kecil. Kenapa aku nak sedih? Ya? Kenapa aku nak sedih ni? Kita rasa, ya Allah, hinanya aku. Dahlah amalan tak banyak, syukur aku pun tak banyak. Tiba-tiba Allah bagi ujian sikit pun aku dah rasa macam besar je. Macamlah aku hebat sangat. Tapi bila dibanding dengan ujian para Nabi, mereka diuji lagi besar. Mereka ditipu lagi banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita fikir yang positif. Kalau orang tipu kita, makna dia zalim. Kalau dia tak bertobat, dia akan diseksa oleh Allah di akhirat besok. Fikir yang positif. Aku nak apa? Nak duit ke nak pahala? Kalau aku nak yang lebih mahal, iaitu pahala, bagaimana aku nak bimbing dia, nak tegur dia supaya dia bertobat? Dan supaya kalau aku tak dapat duit balik pun, aku dapat pahala lagi besar daripada duit itu. Fikir yang positif. Sebab tu Nabi kata, Allah sebut dalam Quran, kalau orang berhutang dengan kamu, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Ini contohlah. Allah kata apa? Kalau orang berhutang dengan kamu dan dia tak mampu bayar, maka Allah kata fa naziratun, bagi tempoh. Jangan minta. Kalau kamu minta dalam keadaan orang tu tak mampu, hukumnya haram. Kamu pula berdosa. Sebab kamu zalim, minta orang yang tak mampu bayar. Okey, bagi tempoh. Tapi Allah bagi pilihan. Satu, bagi tempoh sehingga dia boleh bayar. Yang kedua, Allah bagi apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan sekiranya kamu niat bersedekah, sedekah makna kamu tak dapat baliklah duit tu. Tapi Allah kata khairun, itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah. Tengok. Allah kata kamu ada hak nak minta balik, boleh. Tapi bagi tangguh. Itu hak kamu. Tapi aku nak bagi pilihan yang lagi baik. Tapi satu perkara yang berat untuk dilakukan, iaitu kamu kena halalkan dan jangan fikir lagi nak dapat balik, tapi ganjarannya khairun, lebih baik. Jadi kalau orang macam tu, orang tipu kita apa semua kan, orang tipu kita, step pertama kita anggap ini adalah ujian. Allah nak uji aku ni. Dengan orang tipu aku dapat tak ahsanu amalah, ataupun amalan aku semakin teruk, iman aku semakin merudum. Yang kedua, kita tengok orang-orang dahulu, para nabi, para rasul, ujiannya lagi teruk, ditipu lagi teruk. Itu pun mereka ditipu sebab mereka buat kerja Allah. Kemudian yang ketiga, fikir yang positif. Bagaimana aku nak jadikan orang ni yang zalim, yang menipu ni, jadi orang beriman supaya dia selamat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan aku pun dapat ganjaran yang besar. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang yang bermasalah jumpa kaunselor mukmin yang faham dan amal? Tak ada masalah. Kalau setakat nak tanya masalah, nak tahu cara untuk balik kepada Allah.
Jangan kita tanya kaunselor tapi akhirnya kita tak balik juga pada Allah. Itu musibah, itu bala tu. Dia bagi pendapat sehingga kita tak cari Tuhan juga. Itu bahaya. Jadi kalau kita tanya orang, tanya ustaz dan akhirnya ustaz kembalikan kita pada Allah. Ustaz ni dia panggil ustaz mursyid. Saya nak cerita satu kisah. Ada seorang syekh besar. Ada seorang syekh menceritakan bahawa ada seorang pemuda yang ada masalah. Jadi pemuda ni ada masalah. Kemudian dia tanya, macam mana saya nak selesai masalah? Orang pun bagi petunjuk pada dia, kamu pergi jumpa seorang syekh yang terkenal ni. InsyaAllah dia boleh bantu kamu. Dia pun dengan senang hati pergilah jumpa syekh ni. Syekh ni yang terkenal, hebatnya, ilmunya, waraknya. Kemudian bila jumpa syekh ni kata apa? Kepada pemuda ni. Nak tak aku tunjuk pada kamu kepada orang yang jauh lebih baik daripada aku. Dan dia maha mendengar. Dan dia boleh selesai masalah kamu. Nak? Pemuda kata, naklah. Pemuda ni ingat orang ni dah terbaik. Tak, rupa-rupa ada lagi lebih baik. Maka pemuda ni tanya, siapa orang tu? Kata syekh ni, kamu balik rumah, kamu bangun tengah malam, kamu ambil wuduk, kamu angkat tangan, berdoa pada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui masalah. Dan dia saja satu-satu Tuhan yang layak, yang berkuasa untuk selesai masalah kamu. Tengok syekh yang mursyid. Syekh yang mursyid, dia bimbing anak murid dia supaya balik pada Allah. Bukan percaya pada dia. Bukan datang berkali-kali pada dia. Itu bukan syekh yang mursyid. Jadi akhirnya pemuda ni dengan penuh yakin balik mengadu pada Allah. Dan Alhamdulillah selesai masalah dia. Akhirnya menjadi seorang pemuda yang beriman. Wallahu'alam. Atas sikit. Bagaimana kalau orang bermasalah? Ada. Ada masalah besar tapi kita macam tak fikir je. Terus istiqamah. Ibadah macam biasa tapi ada juga bisikan mengatakan kamu keras hati. Saya tak tahu apa masalah ni. Puan Jamilah. Kena tahu apa masalah ni. Ada masalah besar tapi tak nak fikir masalah tu dan terus istiqamah. Kena tahu apa masalah. Kalau masalah tu menyebabkan hak orang, tak boleh dibiarkan. Jadi boleh PM saya tanya, begitu apa masalah? Bagaimana kita tengok pemimpin Islam yang banyak ilmu tapi salah guna agama? Apa peranan peranan kita? Peranan kita, kalau kita ada keberanian, kita pergilah jumpa dia ataupun PM pada dia. Kalau kita ada kekuatan dan keberanian dan ada peluang, ada ruang, pergilah tegur. Sebab bila Umar berkhutbahkan, maka sahabat yang biasa tegur Umar, kalau kamu salah, aku akan tegur dengan pedang ni. Itu makna sahabat dididik supaya berani menegur walaupun pemimpin. Jadi kalau kita ada keberanian, kekuatan dan ada ruang untuk menegur dia, pergilah tegur. Jangan tegur ramai-ramai, PM ke, jumpa dia kat rumah ke. Kalau tak ada kekuatan, ilmu begitu tak banyak, doa je. Ya Allah, semoga Allah bagi hidayah pada si fulan. Wallahu'alam. Adakah orang yang sakit mengalami masalah mental berjumpa pakar psikiatri tidak bertawakal? Tak ada. Kalau penyakit mental, memang kena jumpa. Mental ni masalah akal kan? Kalau masalah akal ni, kena jumpa doktor pakar psikiatri lah. Ya. Mana mungkin orang banyak baca Quran jadi masalah mental? Baca Quran tak faham lah tu. Kalau faham tak mungkin. Tak mungkin. Quran, Allah sendiri kata Quran syifa. Mana boleh baca Quran jadi penyakit? Ustaz, zikir subhanallah adakah? Tak. Ya Allah sebut pahala setiap satu huruf 10 pahala hanya ayat Al-Quran. Subhanallah bukan satu huruf 10 pahala. Zikir-zikir yang Nabi sebut tu pahala dia ada kelebihan tersendiri. Contohlah, subhanallah 33,
Allahu Akbar, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 setiap kali lepas solat. Pahala dia diampunkan semua dosa. Tak ada setiap huruf, tak ada setiap perkataan. Tapi semua tu kalau cukup 100, diampunkan dosa-dosa yang kecil walaupun sebanyak buih di laut. Jadi pahala zikir tak sama dengan pahala baca ayat-ayat Al-Quran. Apa beza syaitan jin dan syaitan manusia? Syaitan jin tu ialah, syaitan ni sebenarnya bukan makhluk, dia adalah sifat. Daripada perkataan syatuna iaitu makna ba'udah, jauh. Kalau syaitan makna ba'idun, iaitu mana-mana makhluk Allah yang jauh daripada rahmat Allah, maka dia dipanggil syaitan. Sama ada dia jin ataupun manusia. Jadi kalau manusia buat maksiat, dia jauh daripada rahmat Allah, dia adalah syaitan. Kalau jin pula yang tak solat, yang tak beriman, dia jauh daripada rahmat Allah, maka dia adalah syaitan daripada kalangan jin. Jadi syaitan ni bukan makhluk, dia adalah sifat. Dia boleh jadi manusia, boleh jadi daripada syaitan. Okey, dah. Ha? Oh, masa dah habis. Oh, minta maaf, terlupa. Masa dah habis kan? Oh, dah habis. Saya terlupa nak baca buku Syarah Bulughul Maram. Sebab tajuk ni tajuk yang sangat penting ni. Sebab ramai orang menghadapi kesedihan kan, setiap hari di mana-mana je. Sebab tu saya nak tekan betul-betul. Sebab PKP tambah sambung lagi kan, Jadi jangan sedih sebab kita tak baca Syarah Bulughul Maram. Jangan sedih. Kalau sedih masuk perangkat syaitan. Okey, kita tutup Okey, kelas kita malam ni insya-Allah pukul 9 malam dan besok pukul 10.30. Dan kita ada satu program khas. Edisi tadabbur khas macam kita buat minggu lepas, iaitu Khamis besok pukul 9 malam. Sambungan tajuk yang lepas. Sebab tajuk yang lepas banyak soalan tapi tak sempat dibaca. Tajuk dia COVID-19, musibah ataupun nikmat. Jadi kita sambung bersiri pukul 9 malam besok insya-Allah. Page Sireka. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم